Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sekali lagi tuan-tuan kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana perancangan kita, hajat kita insya-Allah akan kesampaian yang mana kita telah pun merancang untuk majlis sambutan Isra Mi'raj pada malam ini. Itu 27 Rejab 1444 Hijrah. Dan pada malam ini bersama-sama dengan kita seperti yang telah saya war-warkan sebelum ini adalah seorang pakar akademik, seorang ilmuwan yang kita bawakan untuk berkongsi bersama kita pengajaran, manfaat dan juga pengisian pada malam ini, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Badli Hisham bin Muhammad Nasir dari Fakulti Kemanusiaan, Sains Sosial dan Kemanusiaan dari UTM Skudai, Akademi Tamadun Islam. Secara tepatnya, sekali lagi saya sebutkan, yang berbahagia Profesor Dr. Badli Hisham bin Muhammad Nasir dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Akademi Tamadun Islam UTM Skudai. Jadi insyaAllah pada malam ini akan diberikan perkongsian manfaat dan juga pengajaran daripada peristiwa besar sejarah besar di dalam Islam, iaitu Isra Mi'raj, yang akan dikupas lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat dan semoga semua yang hadir mendapat sebesar-besar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan tanpa melengahkan masa, dengan ini saya persilakan yang berbahagia Prof untuk memulakan ceramah Isra Mi'raj. Tak ada had masa Prof Isyak kita boleh berhenti je, kalau nak sambung pun tak ada masalah. Saya serahkan perjalanan majlis dan masa sepenuhnya kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam surah Al-Isra juzuk ke-15, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya, bagi tujuan untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang saya hormati Tuan Imam, pengerusi surau, jawatan kuasa, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul sempena memperingati Isra dan Mi'raj yang ghalibnya sebagaimana pandangan ulama jatuh pada 27 Rajab. Walaupun ada pandangan lain mengatakan ianya mungkin berlaku di dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain. Tetapi apabila kita melihat kepada bulan Rajab ini, iaitulah satu bulan yang terkepit di antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban, yang kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di mana bulan Rajab ini adalah satu bulan yang termasuk dalam hitungan bulan yang diharamkan padanya berperang, ataupun bulan mulia, bulan suci, yang terpisah daripada rantaian ataupun rangkaian 3 bulan sebelum daripada itu, iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Iddat asyhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan di dalam Islam ini ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan di dalam kitab Allah, di mana ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika Dia menjadikan langit dan bumi, yang mana terdapat padanya 4 bulan. Zalikad dinul qayyim, demikianlah
agama kita ni adalah agama yang lurus, dia tegak, yang bernilai, yang sistematik. Oh, tak dengar. Tak apa. Jangan. Nanti dulu. Suara saya akan kuat insya-Allah. Slow dulu. Macam kita naik kereta api. Kereta api mil malam. Pelan-pelan. Kalau kita cepat kan jadi macam mak rempit dekat dengan kan, mak rempit ni dia dulu, tapi lepas tu kita kejar, lepas tu dia letih lah. Tapi tak apa, insya-Allah slow-slow kan dengar belakang tu. Kalau tak dengar lagi angkat tangan. Sebab kita baru bagi introduction, kan, baru mukaddimah. Saya mukaddimahkan tentang bulan sebelum kita pergi kepada bulan, dan khususnya Isra' dan Mi'raj ini dia ada dilatar belakangkan oleh satu pandangan ilmiah ataupun ilmu yang jarang kita dengar, iaitu berkaitan dengan bulan, khususnya bulan Rajab. Dan mana kalau kita faham tentang bulan Rajab ini ataupun bulan yang diharamkan padanya berperang, boleh kita akan pergi kepada Isra' dan Mi'raj. Cumanya saya berperasan, saya rasa, bukan prasangka lah, saya rasa ramai orang tidak bukan tidak faham ataupun mungkin terlepas pandang tentang perihal bulan ini. Adapun Isra' dan Mi'raj ini, bila kita bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, kita tahu cerita dia, di mana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, dan kemudiannya naik ke langit. Dan padanya terdapat beberapa pengajaran atau peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan dapat padanya pengajaran, sama ada pada ketika baginda di Isra' ataupun di Mi'rajkan. Dan butiran yang paling berharga dalam perjalanan itu, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan beberapa perkara yang kita boleh istimbatkan ataupun mengambil iktibar daripadanya, ialah pengurniaan ibadah solat kepada kita secara rasmi. Saya rasa ini biasa. Biasa. Saya boleh terus kepada poin-poin yang sedemikian dan kita boleh cerita, kita boleh kupas. Tetapi tentang latar belakang bulan ni saya rasa tak ramai yang terdengar. Sebab itu saya patah balik sebelum kita masuk kepada Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah kita akan pergi ke situ. Jadi sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran tentang bilangan bulan ini, maknanya untuk kira tentang bilangan tahun perjalanan hidup kita di atas muka bumi ni, Allah dah ready lama melalui hitungan perjalanan bulan-bulan. Kira bagaimana nak kira hitungan tahun, menunjukkan bahawa agama kita ni agama yang lurus, agama yang benar, agama yang qayyim, yang ada sistem, yang ada sistem, bukan agama yang kita duduk main perasan-perasan, ataupun agama yang difikirkan melalui pemikiran akal manusia. Tetapi adalah satu agama yang jelas, yang menghitung tentang hari, tentang bulan dan sebagainya. Dan di dalam perjalanan bulan, hari dan sebagainya ini terdapat peristiwa-peristiwa yang kita boleh menjadikannya sebagai satu ibrah ataupun pengajaran. Allah berfirman lagi, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kamu padanya, pada bulan yang diharamkan padanya, iaitulah arba'atun hurum, 4 bulan, termasuk di dalamnya bulan Rajab yang saya sebutkan tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa Muharram ini ada kaitannya dengan ibadat haji, di mana orang-orang Islam dan juga orang-orang Quraisy yang tidak memeluk Islam, mereka menghormati 4 bulan ini. Mereka tak buat perkara-perkara yang tak senonoh. Sehingga mereka mengadakan satu perjanjian yang dinamakan Hilful Fudul. Gunanya untuk memastikan bahawa kedatangan orang-orang yang datang menunaikan haji itu tidak diganggu, tidak diganggu gugat. Dan siapa yang mengganggu, seluruh kabilah yang menyertai pakatan itu, Hilful Fudul itu, akan mengambil tindakan kepada mereka yang mengganggu, yang menzalimi. Nak menunjukkan walaupun mereka ketika itu musyrik,
mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dari sudut menjaga kehormatan bulan ini mereka sangat menjaga. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan di Madinah, dia mengatakan bahawa aku teringat ketika aku berada di Mekah tentang perjanjian Hilful Fudul. Sekiranya perjanjian seumpama perjanjian itu diadakan lagi pada hari ini, nescaya aku adalah orang yang pertama menyokongnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam. Maknanya apa? Kita menghormati satu bulan yang di dalamnya penuh kesucian. Tetapi di dalam penuh kesucian ini ada main dia juga, yang ramai orang tak tahu. Dan permainan itu kalau kita tengok hari ini adalah permainan yang sama. Permainan yang sama. Permainan yang sama. Itu yang kita nak ambil ibrah daripada bulan sebelum kita pergi kepada Isra' dan Mi'raj. Baik. Janganlah kamu menyakiti diri kamu ataupun menzalimi diri kamu dengan kamu melakukan dosa dan sebagainya, kerana dosa yang dilakukan pada bulan ini berganda balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita melakukan ibadat-ibadat ataupun kebaikan, ya Allah akan berikan keberkatan demi keberkatan bulan yang Allah jadikan sebagai bulan yang suci. Walaupun bulan ini dianggap sebagai bulan yang suci, yang tidak boleh padanya mereka itu berperang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya kita mempertahankan diri kita. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamun anna Allaha ma'al muttaqin. Allah berfirman, hendaklah kamu memerangi musyrik secara all out, kafah, menyeluruh, sepenuhnya, perang betul-betul. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara menyeluruh, sepenuhnya. Kamu kena perang, kamu kena lawan dia balik. Ketahuilah bahawa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kenapa tuan-tuan? Walaupun bulan ini diharamkan pada dunia berperang, bulan suci, tetapi yang langgar kesucian ini adalah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu mereka menuduh orang Islam yang melanggar kesucian bulan ini, kesucian bulan yang diharamkan padanya berperang, antaranya Rejab lah. Baik, berlaku satu peristiwa di mana sahabat Rasulullah SAW bertembung dengan orang-orang musyrik di dalam salah satu daripada bulan ini, dan berlakulah pertempuran secara tidak sengaja. Maka matilah orang-orang Quraisy ini, beberapa orang, dan ia menjadi satu isu yang dijaja oleh orang-orang Quraisy untuk menunjukkan bahawa orang Islam ni jahat. Kami orang-orang yang kamu kata kafir tu, kami jaga kesucian bulan yang diharamkan padanya berperang. Kenapa orang Islam tak jaga? Kenapa orang Islam boleh bunuh orang? Saya nak tanya pada tahap itu. Tuan-tuan dengar tak cerita ni? Pernah dengar tak? Cakap tu, siapa yang pernah dengar angkat tangan. Bila semua dah dengar tu, saya takkan cerita dia, saya akan terus cerita kepada Isra' dan Mi'raj tadi. Selesai. Siapa pernah dengar? Tak kan? Kurang kan? Sebab itulah bila kita jemput penceramah ni bukan seorang tu je, kita jemput macam-macam. Orang ni datang dibawa macam ni, orang ni datang macam ni, orang ni datang macam ni, betul tak? Akhirnya kita dapat ilmu yang banyak. Bukanlah saya kata saya ni pandai, tidak, tapi saya datang bawa satu angle yang mungkin di sini tidak pernah dengar. Sama juga tempat lain, mungkin tempat lain dah pernah dengar. Orang kata dah pernah dengar kan, orang lain pula datang bawa, so kita dengar macam-macam. Hari ni kita nak dapatkan ilmu sempena Isra' dan Mi'raj, yang ada kaitannya. Cumanya mungkin dia pergi tidak mendalam, tetapi ini sangat penting sebagai satu latar belakang untuk kita memahami peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana ia ada kaitan. Nanti saya akan kaitkan. Baik, berlaku satu isu hari ini. Kita tengok musuh-musuh Islam, minta maaf lah, kawan-kawan kita yang daripada bukan Islam ramai yang baik, yang tidak memusuhi Islam, tetapi di antara mereka yang bermusuh dengan kita, dengan Islam ni, mereka mainkan isu ni nak menunjukkan Islam tu jahat, sehingga berlakunya Islamofobia dan sebagainya lah.
Betul tak? Kan benda tu berulang ke tak berulang? Maknanya salah orang Islam tu dibesar-besarkan dengan mengatakan bahawa orang Islam, dan Islam itu sendiri teruk. Islam itu teruk. Islam itu teroris. Sedangkan yang pergi memberontak dan sebagainya itu, sebahagian daripada mereka memperjuangkan hak mereka, menghalau penjajah dan sebagainya. Semua nak letak dalam satu bakul, mengatakan bahawa mereka ini adalah apa dia? Teroris, pembunuh dan sebagainya. Jadi Islam adalah jihad. Benda yang begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi. Dan hadapi ini ketika dealing dengan bulan-bulan yang diharamkan padanya berperang. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fih. Mereka itu bertanya tentang bulan yang haram dalam suratul Baqarah. Nak tunjukkan bahawa isu ni Allah letak di dalam Al-Quran supaya kita tengok, kita cakna. Yang berlaku peperangan padanya, berlaku pembunuhan dari itu. Qul qitalun fihi kabir. Katakan wahai Muhammad bahawa peristiwa itu isu yang diangkat oleh puak-puak musyrik ini memang betul berdosa. Wasadun anil masjidil haram wa kufrun bihi wa ikhraju ahli minhu akbaru min wal fitnatu akbaru minal qatl. Tapi ingat, menghalang orang daripada masuk ke Masjidil Haram, kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan halau orang daripada Masjidil Haram, lebih besar dosa daripada peristiwa itu. Lebih besar dosa. Dan fitnah yang kamu lemparkan itu, yang kamu naikkan sebagai satu isu itu, buat satu persepsi menyebabkan orang pandang Islam ni jahat, ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar dosanya daripada peperangan yang berlaku tu, ataupun pembunuhan, ataupun kita ambil sebagai satu ibrah yang umum, fitnah ini dosanya lebih besar daripada membunuh, yang kita selalu dengar, betul tak? Tetapi peristiwanya bersangkutan dengan peristiwa ini. Jelas bersangkutan dengan peristiwa ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala gali ataupun tunjukkan perangai sebenar orang-orang kafir Quraisy ini, walaupun mereka tertunjuk baik. Kalaulah sekiranya mereka itu yang membunuh orang Islam, pada ketika itu adakah mereka akan mengatakan bahawa minta maaf, kami membunuh orang Islam pada bulan yang diharamkan padanya berperang? Agak-agak mereka buat tak? Kita tanya, agak-agak mereka buat tak? Kita tanya tu. Tuan-tuan rasa macam mana? Benda ni kita boleh agak, tapi bila kita baca Quran, kita akan dapati jawapan dia. Di mana mereka mengatakan bahawa, di mana Allah SWT sebut sejarah mereka dalam deal dengan bulan-bulan ini, perbuatan mereka innama an-nasi ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya perbuatan mereka mengundurkan bilangan bulan itu menambahkan kekufuran kepada mereka. Yudillu bihi allazina kafaru wa yuhillunahu aman wa yuharrimunah. Di mana mereka menyesatkan dengannya orang-orang, di mana menyesatkan dengannya perbuatan itu kepada orang-orang kafir, yang mana mereka itu menghalalkannya 1 tahun dan mengharamkannya dan kemudiannya mengharamkannya pada 1 tahun yang lain. Liwati'u iddata ma haramallah. Kenapa? Kerana mereka nak menyesuaikan bilangan ataupun tahun yang diharamkan padanya berperang, ataupun diharamkan padanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yuhillu, ada mereka menghalalkan apa yang diharamkan, ma haramallah, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nak tahu cerita ni, mereka tu sebenarnya pada dulu mereka lah yang menukar-nukar bulan ini. Tapi mereka tuduh orang Islam, mereka tukar. Allah sebut kenapa? Sebab nak sesuai dengan hawa nafsu mereka tukar. Baru tahu. Sebab itulah orang yang bawa fitnah ni, bila kita kobek ataupun kita gali balik, kita tahu sebenarnya mereka tu yang jahat. Dan lebih malang sekali, orang yang buat fitnah ini, dia jahat, dia letak salah pada orang lain, dia tuduh orang lain buat jahat. Pernah dengar? Pernah tengok? Wa may yaksib khati'atan au ithman. Siapa yang buat salah
ataupun dosa, summa yarmi bihi bari'an, kemudian dia tuduh orang yang tak bersalah pada dosa yang dia buat tu. Kalau dia mencuri, dia kata aku tak mencuri, orang lain mencuri. Ni mencuri ni, orang lain pun pindah pergi cari dia, sedangkan dia ni memang dah ada kes polis dah. Nampak? Dia tu memang dah nak masuk lain, orang tahu dia mencuri, cuma bukti mungkin tak ada, dituduh orang lain. Summa yarmi bihi khati'ah, kemudian dia bari'an, kemudian dia menuduh orang lain ini sebagai pencuri, contohlah, sedangkan orang tu tidak berbuat perkara yang sedemikian. Faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, maka dia ni menanggung menanggung apa? Menanggung satu pembohongan. Dia bawa, dialah yang mengheret, dialah yang layak dikatakan pembohong, dan juga yang mendapat dosa yang jelas, yang nyata. Hari ni kan kita selalu tengok masyarakat kita, betul tak? Dia buat salah, dia buat jahat, dia kata orang lain buat, jadi orang pergi ke sana, tak pergi ke dia. Alah, kita dengan rumah kita pun, betul tak? Orang rumah kita tanya, ni balik lambat ni pasal apa? Adalah sikit. Rumah tanya, apa pasal balik lambat ni, biasa balik awal. Dia pun kata apa? Ayah haji sebelah pun balik lambat juga. Ayah haji sebelah balik lambat. Ya, haji balik sebelah tu lambat sebab apa? Mulalah dia lepak. Sebab apa? Sebab dia nak menyorok perbuatan dia, jadi dia letak orang lain. Yang ini cara orang-orang yang menentang Allah ataupun orang kafir secara khususnya, mereka itu berdebat ataupun menutup kebenaran itu dengan kebatilan. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq, di mana orang kafir ini dia berhujah dengan kebatilan untuk menutup kebenaran. Yang cerita sebenarnya kenapa balik lambat? Apa yang kita bawa cerita lain untuk tutup benda ni? Cerita sajalah. Kalau kita balik lambat sebab ni, apa masalahnya takut? Kita pergi rumah orang lain, cerita aja. Kenapa kita tak berani untuk menceritakan sedemikian? Sebab apa? Sebab kita letak kesalahan tu kepada orang lain. Ini bahaya. Ini Al-Quran sebut ni. Saya sebut apa yang ada dalam Al-Quran. Ini cara wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa. Dan dia menjadikan apa yang kami berikan amaran kepada mereka itu dan ayat-ayatku itu sebagai satu yang main-main. Dia berpindah. Sama juga kalau kita pergi loncat sekejap kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, di mana hujah orang-orang kafir ketika mana Rasulullah SAW cerita kepada mereka bahawa aku semalam telah Isra' dan Mi'raj, ringkas cerita. Semua kata apa ni? Dulu aku kata, aku sangka engkau Muhammad ni gila. Hari ni memang confirm kau gila. Boleh pergi ke? Ke Masjidil Aqsa tu dalam masa satu malam? Kau ni betul-betul lah. Kecuali seorang manusia bernama Abu Bakar yang diberi julukan As-Siddiq sebab dia percaya dulu. Lepas itu dengar keterangan Rasulullah SAW. Saya nak cerita hubungan bagaimana mereka berhujah untuk menolak kebenaran. Satu hujah mereka yang keluar, aku sangka kamu gila. Sekarang ni kamu memang gila. Nampak? Itu satu hujah. Yang kedua, hujah mereka kata apa? Dulu kita dah kata dah Muhammad ni, dia ni adalah seorang ahli sihir. Ingat tak? Sihir. Kenapa mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli sihir? Sebagai satu propaganda untuk menjauhkan orang daripada mengikut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kepada Al-Walid, Mughirah bin Syu'bah, buat satu meeting, panggil orang-orang yang pembesar-pembesar dia ni, JKK dia datang, duduk mesyuarat. Ini musim haji tak lama dah ni, orang akan datang masuk ke Mekah. Muhammad dia akan pergi cari orang ni, dia akan ajak dia orang ikut agama baru dia tu. Apa kita nak buat? Kita kena buat, kita kena beritahu orang yang datang ni bahawa Muhammad ni seorang sekian-sekian. Kalau begitu apa pandangan? Nak kata Muhammad ni sebagai seorang yang macam mana? Muhammad ni seorang penyair. Mughirah dia jadi pengurusi majlis. Dia kata Muhammad ni bukan penyair, dia tak pernah belajar syair. Apa lagi? Muhammad ni seorang penipu. Dia tak pernah penipu. Kita yang angkat dia sebagai hakim, ingat tak? Jangan lupa. Jangan lupa.
kita angkat dia sebagai hakim untuk selesaikan masalah letak Hajarul Aswad. Apa lagi? Dia seorang pemecah masyarakat, belah masyarakat. Dia tak ada. Dia bawa agama baru ni, memanglah kita memang pecah belah lah. Tapi kalau ikut agama dia tidak pecah belah, dia satukan orang. Betul tak? Apa lagi? Kita kata dia ni seorang tukang sihir. Muhammad tidak belajar sihir dan tidak mengamalkan sihir. Baiklah, kalau begitu semua berikan pandangan, baik aku buat ruling. Dia buat conclusion. Dia buat keputusan. Hari ni kita kata bahawa Muhammad ini, kita nak beritahu yang datang pergi mengerjakan haji ini, Muhammad ni seorang ahli sihir. Tengok bagaimana bijak pengurusi majlis. Ni pengurusi majlis yang bijak ni. Dia kompol, lepas tu dia buat satu ketetapan. Kita kata dia ahli sihir. Kenapa ahli sihir? Sebab dengan sebab sihir ini dia berjaya mengumpulkan orang. Bila dia bercakap ataupun dia membacakan apa yang dikatakan Al-Quran itu, semua orang ikut dia, sehingga pecah belah habis masyarakat kita. Dia adalah tukang sihir. Jadi popular Muhammad ini pada pandangan orang-orang kafir Quraisy, dia ni adalah tukang sihir. Tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj bagaimana. Tadi saya katakan bahawa Muhammad ini seorang gila. Hari ini confirm kau gila. Satu lagi hujah, mereka mengatakan bahawa kamu ni Muhammad, kita tahu dah tukang sihir, tetapi sihir kamu pada hari ini menjadi-jadi. Menjadi-jadi. Maknanya yang ini hujah ni diulang balik ketika mana? Ketika Rasulullah SAW diminta oleh mereka untuk membelah bulan. Nabi belah bulan. Dia buat hujah, dia kata, Muhammad ahli sihir, tengok bulan telah terbelah, sihir Muhammad semakin menjadi-jadi. Sedangkan itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Nampak? Maknanya Nabi ini dijoloki dengan apa dia? Dengan gelaran yang bermacam-macam untuk mengalihkan tumpuan, sedangkan mereka lah yang berdosa. Baik, kita balik kepada tahun tadi, sebelum kita masuk kepada Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam bulan Rajab ini, bulan satu daripada bulan yang diharamkan kepadanya berperang. Walaupun orang kafir Quraisy ni dia kata orang Islam tidak menghormati bulan yang suci, sebenarnya mereka yang tidak menghormati. Itu poin kita nak bawa balik malam ni, melalui sejarah yang saya ceritakan. Baik, apa keistimewaan bulan Rajab ini yang menyangkut padanya Isra' dan Mi'raj? Dia ada 4 keistimewaan dalam bulan Rajab. Pertama, Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini berlaku mengikut pandangan ramai ulama, ianya berlaku pada bulan Rajab. Walaupun ada yang mengatakan pada bulan Ramadan, tetapi ianya berlaku pada bulan Rajab, sejurus dalam beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Berlaku dalam bulan Rajab. Isra' dan Mi'raj. Nanti kita cerita Isra' dan Mi'raj. Yang kedua, di dalam bulan Rajab ini yang kita berada sekarang ini, di mana berlakunya pengulangan peristiwa Rasulullah SAW yang sampai ke Baitul Maqdis ini, apabila sampainya Salahuddin Al-Ayyubi untuk menakluk semula Baitul Maqdis ini daripada tangan tentera-tentera salib pada tahun 1185 tak silap saya, Masihi. Sekarang ni 2023 kan, 1000 tahun yang lepas, berlaku dalam bulan Rajab. Itu yang kedua. Yang ketiga, berlaku dalam bulan Rajab juga, di mana berlaku peristiwa penghijrahan orang-orang Islam dari Mekah ke Habasyah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far Abi Talib ni bawa satu kumpulan hijrah yang pertama menuju Ethiopia ataupun Habasyah di Afrika yang ada pada hari ini, dan disambut oleh seorang raja yang bernama yang digelarannya sebagai Najasyi. Nama khas dia ada, nama umum sebagai nama kerajaan, nama sebagai nama diraja, Najasyi. Riwayat mengatakan bahawa Najasyi ini masuk Islam, dan Najasyi ini dia tidak membenarkan orang-orang Quraisy yang datang untuk meminta supaya rombongan ini dipulangkan. Dia tak benar. Kerana apa? Kerana dia percaya kumpulan yang datang ini tidak bersalah, dan dia percaya kepada kenabian, sehingga diriwayatkan dia masuk Islam. Tak semua orang-orang kafir atau khususnya orang-orang Kristian yang membenci Islam, tidak. Bila saya sebutkan ini, dia ada khusus sebenarnya tuan-tuan.
Tetapi bagi mereka yang tahu tentang kebenaran, mereka tidak akan menyerang Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Tak, la tajidanna asyadan nasa adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang kuat permusuhannya kepada orang Islam, orang yang beriman, itulah al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Ayat ini dirujuk kepada bagaimana dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang orang Yahudi kepala dia di samping orang-orang musyrik kafir Quraisy di Mekah untuk lawan Rasulullah, untuk jatuhkan Islam. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang ada rasa belas kasihan, rasa mawaddah, simpati kepada orang Islam, iaitulah orang-orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya kami adalah Nasara. Kami adalah orang Nasrani. Kerana apa? Tak semua orang yang akan begitu sifatnya. Zalika bi annahum qissisin. Dengan sebab mereka itu orang yang lebay, yang zuhud, yang warak, waruhbana, terdiri daripada rahib-rahib. Orang macam ini dia tak ada masalah dengan Islam. Tak ada masalah dengan Islam. Wa iza sami'u ma anzalallah. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kamu akan tengok bagaimana bergenang air mata yang ada di dalam kelopak-kelopak mata. Tafidu minad dam bima arafu minal haq. Dengan sebab mereka tahu tentang kebenaran, bahawa telah sampai kepada mereka seorang Rasul, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Isa tentang kedatangan seorang Rasul, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Rasul selepas daripada kuning namanya Ahmad. Dia tahu, mereka menunggu-nunggu, dan jenis yang macam ini mereka bersimpati dengan Islam. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat ialah lahirnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di mana? Di Gaza, di Filistin yang ada pada hari ini. So keempat perkara ni ada kaitan tak dengan ayat yang saya bacakan, iaitulah Baitul Maqdis? Adakah ada kaitan? Saya nak tanya lagi, benda-benda yang saya sebut macam ini jarang kita dengar, betul tak? Sebelum kita masuk kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak apa, saya cerita latar belakang. Lepas tu kita habislah, kita berhentilah, kita makan nasi lah, tak ada masalah. Mana Isra' dan Mi'rajnya? Isra' dan Mi'rajnya baca sendirilah. Barah orang kan kalau sebut macam tu, tak? Kita panggil dia jauh, so sama Isra' dia ceramah benda lain pula. Hati ni dah masalahnya. Tak apa, keempat perkara ni ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Kenapa? Gaza hari ini berada di dalam cengkaman orang-orang Yahudi ataupun musuh Islam yang mendakwa bahawa mereka berhak ke atas Gaza. Tetapi Gaza ni mengulangi keberkatan lahirnya seorang imam yang lahir pada 150 Hijrah, bertepatan pada lahir pada hari kematian Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, imam besar, imam satu daripada 4 mazhab yang besar, mazhab Sunni. Kita mazhab Syafi'i. Mengulangi keberkatan imam ini, kita akan tengok bagaimana orang-orang di Gaza itu mereka tidak akan tunduk kepada pencerobohan Israel. Kenapa? Mereka yakin, mereka tahu mereka berhak ke atas bumi ini. Di mana pada hari ini kita tengok ulama-ulama yang lahir di situ. Sebagai contoh, Syahid Syekh Ahmad Yasin, yang badannya hancur, dia berdiri oleh peluru helikopter Apache ketika dia keluar sembahyang subuh. Apa kata-kata dia, tuan-tuan? Ni baru kita nampak Isra' dan Mi'raj nak hari. Kita nampak dia dengan penuh keyakinan apabila di dalam interview di dalam TV Al Jazeera, sebelum dia ditembak, moderator tanya dia, "Ya Syekh, kita ni orang Arab berjuang lama dah. Bila masa kita boleh menang? Bila masa kita boleh menang balik ke atas Palestin ini? Berjuang lama dah, bila masa boleh menang?"
Dia kata, aku yakin dengan Al-Quran. Yakin dengan Al-Quran. Ini ada di antara kita juga tak yakin peristiwa Isra Mi'raj ni betul tak betul. Sedangkan ayat yang saya bacakan menunjukkan bahawa berlaku peristiwa itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Dia yakin dengan Al-Quran. Yakin dalam keadaan hari ni orang tak yakin orang Islam boleh menang ke? Tuan-tuan yakin dah orang Islam ni boleh menang di Palestin ni? Saya tanya. Ke buat tak tahu je? Ini bukan isu saya, ini isu Palestin. Apa masalah saya? Saya semayang jaga Isra Mi'raj, cerita pasal semayang kan? Tak, 50 turun 5. Saya semayang je lah, apa masalahnya? Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Nabi kata siapa yang tidak cana dengan urusan orang Islam ni, dia bukan daripada kalangan orang Islam. Orang Islam ni diumpama sebagai satu bahagian daripada satu tubuh yang satu. Apabila satu sakit, yang lain turut merasakan kesakitan. Itu perumpamaan yang Nabi sebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syekh Ahmad Yasin kata apa? Dia kata, aku yakin bahawa negara Yahudi ni akan mula pupus pada tahun berapa? Agak-agak. Kita tak pernah terfikir benda ni, kita orang Islam. Berapa kali dah menyambut Isra dan Mi'raj ni? Itu poin dia tu. Sambutlah, pergi duduk dengar ceramah, cerita pasal semayang, cerita pasal Nabi jumpa sekian syitah, bau yang harum, Nabi jumpa susu, Nabi diberikan susu ataupun arak, apa semua. Betul lah tu. Tapi nak cerita yang ni berapa kali kita kata, kita rasa kita ni boleh menang ni tahun bila? Macam contohlah, JDT ni rasa-rasa bila boleh menang Piala Asia? Dah menang banyak ni. Tiap-tiap tahun kita pulun je. Betul tak? Tiap-tiap tahun pemain Malaysia tu adalah pemain JDT secara keseluruhan. Majoriti lah ataupun tidak keseluruhan. Hebatlah JDT ni. Tiap-tiap tahun menang Piala Liga, Piala FA, Piala apa lagi lah. Bila jangka kita boleh menang Piala Asia? Ke buat tak tahu je. Bagi peminat bola sepak, dia ada satu pemikiran ke arah tu. Melalui study yang dia buat, dia yakin JDT boleh pergi sekian. Kita orang Islam takkan tak ada pemikiran untuk mengatakan bahawa kita akan patah balik ke Baitul Maqdis. Kerana kita ingat, orang yang menguasai, mana-mana kuasa yang menguasai Baitul Maqdis ini, ia adalah kuasa yang akan menguasai dunia. Tengok dalam sejarah, Rom menguasai Baitul Maqdis, dia kuasa dunia. Orang-orang Babylon, Nebukadnezar, mereka menguasai Baitul Maqdis, mereka menguasai dunia ketika itu. Orang-orang Islam yang pernah menguasai Baitul Maqdis, kan, mereka adalah kuasa yang bertahan ribuan tahun, kuasa dunia. Yahudi menguasai dunia hari ini, tanda dia di mana? Di Baitul Maqdis. Mereka menguasainya. Jelas ke tak jelas? Sejarah ni, sejarah yang tidak mampu ditolak. Tetapi Syekh ni kata dia yakin. Kenapa aku yakin? Kerana aku yakin dengan Al-Quran. Pada tahun bila? Siapa ada jawapan? Muslimah, makcik-makcik, ibu-ibu ada jawapan? Tak pernah dengar lah ustaz, ini apa ni, jauh sangat ni. Anak yang kita besar tu, kita boleh tahu dia ni masuk sekolah ni, lepas tu masuk universiti tu tak? Kalau tak masuk universiti pun kita akan bagi tahu dia supaya dia buat ni menyebabkan dia ni jadi orang yang sempurna. Dari sudut akademik ke, dari sudut pekerjaan ke, kita salurkan. Di mana kita ada plan. Di mana orang Islam dalam isu Palestin? Kerana kita tak cakna. Kalau kita cakna pun sekadar derma, okey lah, derma. Jangan buat tak tahu langsung. Kerana apa dalam ayat yang saya sebutkan tadi, bumi Baitul Maqdis ini yang Tuhan berkat sekitar. Dan Nabi SAW sebut akan ada di kalangan umatku ini Taifah, satu kumpulan yang qaimin alal haq, yang akan terus-menerus menerangkan ataupun memperjuangkan kebenaran. La yuhlikuhum man khazalahu, tidak akan dapat menewaskan mereka oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah yang Nabi sebut ni? Satu kumpulan yang hebat ni.
yang orang tidak akan dapat mengalahkan mereka. Orang yang selalu mengecewakan mereka tak akan dapat kalahkan mereka. Mereka kuat, kental semangatnya. Walaupun orang dunia Arab hari ini pakat nak berdamai dengan Israel, mereka tak berdamai. Kental. Man hum ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa mereka ni wahai Rasulullah? Hum ahlul Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka adalah ahli Baitul Maqdis dan yang duduk di sekitar Baitul Maqdis. Nampak tak hadis ni? Pak. Sebab itu Syekh tu ya yakin. Kenapa dia yakin? Dia yakin dengan Al-Quran satu. Yakin dengan Al-Quran dan dia mentatbikkan apa yang Al-Quran suruh. Sembahyang. Antaranya sembahyang subuh. Mati ketika balik daripada sembahyang subuh di atas wheelchair. Berapa ramai yang datang sembahyang subuh? Berjemaah. Baru kita nampak yang kita sebut Isra' dan Mi'raj cerita pasal sembahyang. Tapi saya bawa gapat kepada peristiwa lain untuk menunjukkan kepentingan kenapa Syekh Ahmad Yassin ini mampu menggerakkan satu gerakan untuk membebaskan Palestin, kerana pada satu ketika Palestin ni masjid pun tak penuh. Tetapi apabila masjid penuh, bila sembahyang subuh tu macam sembahyang Jumaat, maka dia jadi masalah kepada Israel. Dia menjadi masalah kepada orang-orang Yahudi. Islam akan bangkit. Nampak? Kerana aku yakin dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran sebut setiap 40 tahun dia akan berlaku perubahan generasi. Di mana duduk ceritanya tuan-tuan? Ini kita nampak bahawa orang yang baca Quran dia yakin dengan Al-Quran dan dia nampak perjalanan yang disebut dalam Al-Quran itu akan berputar. Akan berulang dalam masa kita ni. Dan dia yakin. Dia kata, kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Nabi Musa dia bawa keluar Bani Israel daripada Mesir, pergi ke Palestin. Dia ajak orang-orang Bani Israel ni pergi masuk, pergi berperang. Puak ni buat tak tahu je. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Dalam Al-Quran sebut, wahai Musa, kamu dengan Tuhan kamu pergi berperang, kami duduk di sini. Wa inna hahuna qaidun, kami lepak dekat sini, kamu pergi perang. Kami tak nak perang. Takut. Akhirnya 40 tahun mereka disesatkan di padang pasir Tih. Selepas itu berlaku perubahan generasi. Kemudian mereka kemudian itu mereka berjaya masuk ke Palestin. Setelah generasi baru yang bangun setelah 40 tahun selepas daripadanya dipimpin di bawah Yusha' bin Nun. Tuan-tuan, dalam satu interview di mana Benjamin Netanyahu dia sebut peristiwa ini. Dalam interview dia, boleh tengok dalam YouTube, untuk menjustifikasikan kenapa Nabi Musa ini bawa orang-orang Yahudi berhijrah daripada bumi Mesir ini masuk ke Palestin untuk beritahu dunia bahawa oleh kerana di dalam kitab kami ada tunjukkan peristiwa bagi maknanya kami yang berhak untuk klaim bahawa Palestin ni kami punya. Itu version dia. Nampak tak? Saya ceritakan tadi bagaimana orang-orang kafir Quraisy mengulas isu bulan yang diharamkan padanya berperang. Apa pandangan dia pada bulan yang diharamkan padanya berperang? Memang bulan itu diharamkan pada berperang, tetapi manfaat daripada isu itu mereka nak ambil. Mereka nak sesuaikan dengan selera dia, sehingga mereka mengundurkan bilangan bulan itu. Sebab apa? Sebab nak fit dengan interest dia, nak fit dengan interest, nak justify bahawa kamilah sebenarnya pergi ke promised land, kepada tanah yang dijanjikan. Dengan sebab apa? Sebab Nabi Musa pernah bawa. Tetapi ingat, Nabi Musa bawa kumpulannya apa? Yang mendaulatkan Islam, bukan menjadikan bangsa sebagai satu agama sebagaimana yang berlaku kepada Yahudi. Yahudi ni agama dia adalah bangsa dia. Bangsa itu adalah agama. Dan dia tak teringin pun nak jadikan kita ni sebagai masuk Yahudi, walaupun ada dibenarkan. Dia tak nak. Sebab apa? Sebab bangsa mereka ni Sya'bul Mukhtar, bangsa terpilih. Kena lah kita nak masuk. Orang yang cerdik, sombong dan sebagainya. 40 tahun. Bila kita kira atas alasan itu, atas aturan itu, bila kita boleh masuk Palestin? Setelah kalau tengok daripada pandangan Islam, bila Yusha' bin Nun bawa generasi baru yang bukan lagi pemalas, yang bukan lagi pergi sembah patung anak lembu, yang bukan lagi pergi duduk kata Nabi Musa macam-macam, yang ikut kepada Yusha' bin Nun, mereka masuk. Bila generasi ini berlaku dalam sejarah Palestin? Palestin mula diceroboh pada tahun 1948.
Berlakunya intifadah yang menandakan berakhirnya 40 tahun satu generasi yang dilenyek, yang tak boleh bangun, yang selalu kalah dalam perang. Perang 6 hari tuan-tuan, kalah. Bukit Golan itu ditawan dalam masa 1 hari. Kenapa? Kerana pengkhianat. Kenapa? Kerana mereka menerima seorang spy yang menyamar, kemudiannya duduk di dalam barek ketenteraan mereka sehingga nak dilantik menjadi timbalan menteri pertahanan. Tuan-tuan kalau nak tengok cerita ni secara santai, pergi langgan Netflix, tengok cerita Eli Cohen, tengok cerita The Spy. Cerita benar yang berlaku pada tahun lebih kurang sekitar 1961-65. Dia gantung 1965. Dia berjaya masuk, menyamar diri menjadi ahli parti Ba'as. Kemudiannya dia berjaya mengorek semua. Dulu dia tidak ada WhatsApp semua, tak ada. Dia sampaikan melalui apa? Melalui transporting dia punya teks tu. Panjang cerita dia, tuan-tuan tengok TV. Macam tuan-tuan tengok Mak Kilau dulu lah. Habis dah cerita Mak Kilau tu. Tengok cerita ni, yang mana cerita ini dianggap oleh orang-orang Yahudi, dia ni adalah hero. Walaupun dia digantung pada tahun 1965, tetapi dia berjaya mengekspor ataupun menghantar mesej-mesej yang mengandungi tentang tempat-tempat lokasi strategik ketenteraan Syria ketika itu. Dia hantar, dan Syria kalah perang dalam masa 1 hari, tergadai Bukit Golan ataupun Golan Heights 1967 dalam peperangan 6 hari. Nampak? Ini generasi yang sangat lemah. Berlaku intifadah 87 88 tak silap saya. Intifadah ni start dengan apa tuan-tuan? Start dengan lempar lempar batu. Boleh menang ke lempar batu? Tengok hadis Nabi kata apa? Tidak akan dapat mengalahkan mereka oleh orang yang mengecewakan mereka. Yang duduk kecewakan mereka ni kita lah. Buat tak tahu, tak ambil tahu, tak bantu, doa pun tak nak. Tahu je kita. Ini isu sensitif lah, ini isu negara dia lah, kita tak boleh langgar negara dia. Bukan begitu cara kita berfikir, tuan-tuan. Bukan begitu. Berlaku intifadah. Hari ini apa yang mereka lontar kepada Israel, tuan-tuan tahu? Batu ke? Mereka boleh lancar roket. Naik Presiden Amerika, saya tengok apa nama dia, Allahumma salli ala sayyidina. Dia menulis dalam buku dia, dalam memoir dia, dia mengatakan bahawa apabila berlakunya lancaran roket daripada geng-geng Hamas yang berada di Palestin ini, aku tak pernah tengok bagaimana Netanyahu begitu takut, sangat-sangat takut. Kenapa? Sebab mereka menganggap lemah puak ni dulu. Lontar dengan batu, tapi hari ni mereka lontar dengan peluru. Dan hari ni tuan-tuan tengok balik Ehud Barak kata apa? Saya tak yakin bahawa Israel ini boleh menyambut hari ulang tahun dia yang ke-80. 48. Jadi berdasarkan kepada bilangan itu, bila kita boleh masuk Palestin? Soalan anda banyak kali dah ni. Surat Al-Mi'raj tak kena tajuk tu, tak apa. Bila kita boleh masuk? Setelah 40 tahun. 40 tahun 87, 48 87, 88 lah. Betul tak kiraan saya tadi? Selepas 88, 1988, 28 ataupun 27. Betul tak? Sekarang 2023. Tuan-tuan nak yakin tak yakin, tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca sejarah, tuan-tuan tengok bagaimana perkembangan yang berlaku di Asia Barat, tuan-tuan akan yakin. Di mana orang yang tidak yakin, mereka berpusu-pusu cuba berdamai dengan Israel. Sebab itulah tuan-tuan reflect balik apa yang berlaku dalam peristiwa Piala Dunia baru ni. Dia ada dua benda yang Barat cuba bawa kepada orang Islam supaya dia nak tengok orang Islam ni respon macam mana. Yang pertama dia bawa apa? Dia bawa LGBT, ingat? Yang tak ingat ni sebab kita tengok bola tanpa kita tengok di sebalik bola tu.
Kita tengok bola dekat kedai mamak hanya sekadar nak tengok siapa yang menang. Kalau kita ni penyokong Brazil tak masuk final, kita akan balik awal lah. Betul tak? Orang perempuan payahlah sikit nak cerita pasal bola ni, dia tak minat. Betul tak? Tapi kalau kita tengok di sebalik bola ni, siapa yang bawa bola ni? Siapa yang bawa bola yang berwarna-warni yang melambangkan LGBT? Siapa? Puak ni kan? Sampai kita berfikir begitu. Kalau kita ambil cana, kita akan sampai. Tapi kalau kita tak cana, kita tak akan sampai. Mereka cuba promosi LGBT. LGBT pun datang, naik kapal terbang, lambang LGBT, kata-kata pergi balik, tak benar akan masuk. Naik kapal terbang lain, marah, buat protes atas pada, tutup ni mulut dan sebagainya. Buat simbol LGBT, letak dekat sini ada lambang love. Ni love ni LGBT tuan-tuan. Kenapa? Nak membiasakan orang supaya terima LGBT. Supaya orang rasa LGBT ni macam okey lah. Tak. Tu imam tu LGBT. Tak apa, dia baca sedap. Iyalah dulu nampak dengar cerita dia ada masalah je. Iyalah dulu tu cerita dia, tapi dia baca sedap. Macam mana ya Haji? Okey lah. Lama-lama tu imam LGBT. Sebab LGBT dianggap sebagai personal matter, masalah peribadi dia. Betul tak? Tak ada kena-mengena. Ini cerita dia. Ni nak bawa ni. Dan mereka melaung-laungkan slogan. Siapa yang ahli LGBT nak tengok bola, kata bagi. Tapi nak memperjuangkan LGBT, pergi balik. Test untuk orang Islam. Normalisasi hak ni. Dulu kita pakai tak ni? Tak pakai kan? Dia menjadi satu benda yang biasa. Bila kita sembahyang tadi pakai, tak ada orang kata gelak apa ayah haji ni pakai ni, nampak macam teruk sangat. Biasa. Tapi kalau dulu sebelum Covid kita pakai macam ni, balik awal kita. Orang kata pelik tu tak? Ni apa benda pula tiba-tiba pakai, dia seorang orang lain tak pakai ni. Nak normalize ke benda ni agar kita biasa. Kita biasa dengan LGBT. Sedangkan benda ini Allah murka. Allah terbalik dunia. Benda ni berlaku dalam, benda ini disebut dalam kitab-kitab agama mereka. Dan mereka liberalizekan. Mereka boleh terima, khususnya bagi agama Kristian yang bermazhab Protestan, mereka terima. Maknanya tak ada masalah untuk LGBT, dan juga padri-padri mereka terdiri daripada kalangan LGBT. Apa kan? Jadi kalau orang Islam pun sanggup tu imam dia LGBT, saya tahu cerita lah. Akan datang wallahu alam. Itu satu. Sampai pukul berapa ni? Kata tadi panjang. Jangan macam tu tuan-tuan. Surah Mi'raj tak masuk lagi ni. Baik, sikit je lagi. Kita sambung. Syekh Ahmad Yasir ni, dia bagi kiraan tahun tadi, kita dah dapat dah kan? Kita kira sendiri. Dan dia kata, saya yakin bahawa kita akan dapat membebaskan bermula pada tahun 2027. Yakin seorang ulama tuan-tuan, bukan macam kita. Ibadatnya macam mana, hebatnya sembahyangnya macam mana, tak fikir dunia. Walaupun dulu atas kerusi roda, kenapa dia ni dibom? Kerana Israel gerun dengan pengaruh seorang ulama. Dia bunuh. Dia sanggup bunuh. Baik, patah balik kepada LGBT. Sehingga Kristian ini, Kristian-Kristian yang bermazhab Protestan. Sebab itu negara-negara seperti Skandinavia, Sweden, negara Jerman, negara-negara ini dia pro LGBT. Sebab itu yang bakar Quran ini tergamak dibakar, kecuali orang yang memang kepala otak dia dah mereng LGBT. Paul Dan apa nama tu yang bakar tu, dia adalah pejuang tegar LGBT. Dia sanggup bakar kitab suci orang lain. Yang dia bakar di depan kedutaan Turki. Dia ada cerita lain dekat dalam tu, kalau saya ceritakan panjang. Tapi nak ceritakan kenapa dia bakar. Orang yang membakarnya adalah perangai. Bila tidak ada fitrah dalam hidup manusia yang aslinya, dia tidak ikut fitrah dia boleh bakar kitab suci orang lain. Kita manusia ni, fitrah kita hormat kepada agama. Manusia akan hormat kepada agama, termasuk agama orang lain. Dia tak akan bakar kitab suci agama orang lain walaupun dia tak percaya. Betul tak? Kita apatah lagi kita dilarang untuk menghina agama orang lain. Tak boleh bakar kitab suci orang lain walaupun kita tak percaya. Kita kritik dan sebagainya, itu masalah lain. Tapi mereka sanggup bakar. Kenapa? Sebab fitrah dia tidak ada. Fitrah dia tidak normal lagi. Dan benda fitrah beginilah yang cuba dinormalisasikan, dibiasakan kepada kita agar orang Islam terima. Tuan-tuan nak terima dah pokok LGBT ni?
Baik, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menormalisasikan perdamaian di antara orang-orang Arab dengan Israel di bawah satu pact namanya Abraham Pact ataupun perjanjian Abraham. Pandai dia gunakan Nabi Ibrahim ini sebagai satu asas untuk buat perdamaian. Jadilah kita berperang, marilah kita berdamai. Tuan-tuan nak kata apa? Boleh berdamai, takkan nak berperang je. Di sana ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita berdamai dan melarang kita berdamai. Ada yang suruh berdamai, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, naklah kamu berdamai sama, kamu cenderung sama. Wa tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Ada. Tetapi apakah kita sanggup berdamai dengan orang yang tidak pernah comply kepada perjanjian ataupun yang mungkir janji? Sebagaimana berlaku kepada puak-puak kafir Quraisy ini, mereka kononnya mempertahankan bulan yang diharamkan padanya berperang, tapi mereka lah yang langgar. Boleh ke? Di mana setiap perjanjian Oslo ke, perjanjian Madrid, perjanjian mana ke, perjanjian Camp David, semuanya ada masalah kepada orang Islam. Di mana hak orang Islam makin lama makin terhakis. Sebab itulah menurut almarhum Syekh Yusuf Qardawi, tu buku dia. Pak, tu fiqh zakat tu. Hukum zakat tu yang besar tebal tu. Yusuf Qardawi, ulama yang meninggal di Qatar, dia kata kita beri satu perumpamaan. Adakah kita sanggup orang datang masuk dalam rumah kita, duduk dalam bilik tamu kita, masuk bilik tidur kita, dia suruh kita duduk dalam bilik air, dia bagi satu perjanjian, kau sign, engkau mengakui bahawa bilik-bilik ini aku punya, yang kau duduk kat bilik air. Tuan-tuan nak ke macam tu? Itu analogi dia secara simple, secara mudah. Dan dia bawakan hujah dalam Al-Quran. Jangan kamu wala tud'u ila salmi wala tad'u ila salmi, jangan kamu wala tahidu, jangan kamu rasa terhina dan kamu meminta kepada perdamaian. Wa antumul a'lau, dalam keadaan kamu berhak, kamu benar, kamu berhak ke atas bumi kamu ni. Tiba-tiba kamu buat perjanjian untuk serahkan bumi kamu ni kepada orang lain. Jangan buat benda macam tu. Hujahnya ada dalam Al-Quran. Wallahu ma'akum, dan Allah bersama kamu, bersama perjuangan kamu untuk membebaskan bumi Palestin. Kenapa kamu nak pergi serahkan kepada mereka dengan satu perjanjian? Kerana apa? Kerana kamu ni tak terpaksa berjanji. Sebab apa? Sebab nak selamatkan ekonomi, nak berdagang, nak itu, nak inilah. Kamu serah, kamu beri hak kepada orang lain. Walan yatirakum a'malakum, dan Allah tidak mensesiakan amalan kamu ni. Walaupun kamu tak berjaya hari ni, yang berjihad, yang mati syahid, Allah kira Allah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu nak berdamai? Tuan-tuan, saya serahkan kepada kebijaksanaan tuan-tuan, nak berdamai ke tak nak berdamai. Tetapi negara Arab sekarang ni pakat nak berdamai sebab apa? Nak selamatkan ekonomi. Itu masalah dia. Ingat balik hadis Nabi kata, tidak akan dapat mengalahkan oleh orang yang sering mengecewakan mereka, yang nak damai sebab nak hidup di dunia, nak senang hidup di dunia, tinggalkan jihad, yang menyebabkan orang kafir sangat suka. Tuan-tuan, kita sekarang 2023, 2027, tak lama lagi kita tengok apa yang saya katakan ni. Bukan saya pandai-pandai kata, saya mengumpulkan daripada data-data yang ada untuk menunjukkan bahawa perjuangan kita dalam membebaskan bumi Isra' Mi'raj ini, khususnya Palestin, insya-Allah akan bertemu dengan kejayaan. Tuan-tuan yakin? Baik. Akhirnya, apabila kita membaca ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un 'alim. Walaupun kita boleh cerita macam-macam, saya sebutkan tadi pada umumnya, tuan-tuan akan baca balik, tuan-tuan akan dapati dalam ayat-ayat berikutnya Allah menjanjikan kepada kita bahawa bumi Palestin ini akan dibebaskan. Jarang kita kelih ayat di bawah tu, kita nak kaitkan dengan apa perjalanan seterusnya pada bumi ini. Selain daripada kita mengulang-ulang peristiwa sejarah Isra' dan Mi'raj ini, dari segi bagaimana Rasulullah SAW itu sebelum dia Isra', dia belah dada dia, berlaku pada tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Oleh kerana Allah nak
Apa dia? Nak tenteramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, nak tunjuk kebesaran dia, Allah bawa dia berjalan malam. Tunjukkan kehebatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berhijrah. Dan sebelum daripada itu juga turunnya surah Yusuf yang menceritakan perjalanan seorang nabi daripada kecil sampai dia jadi menteri keuangan Mesir. Nak ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan duka cita. Tengok baca surah Yusuf ni. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Cerita yang sangat detail, seolah-olah satu cerita biografi seorang nabi yang pada kecil dia dikhianati oleh adik-beradik dia, masuk dalam perigi buta, seterusnya dihumban, fitnah dengan perempuan, akhirnya boleh jadi menteri. Nak tunjukkan bahawa yang berlaku kepada Nabi Yusuf nanti akan berlaku kepada kamu, walaupun di akhir nanti kamu berjaya menguasai sebuah negara bernamanya Madinah yang ditunjukkan juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apabila Jibril bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melintasi Yasrib, Nabi tunjuk ini adalah tempat Yasrib yang mana kamu akan berhijrah. Yang Nabi tukar Yasrib ini daripada Yasrib, nama dia kepada Madinah. Madinatul Nabi, Madinatul Munawwarah. Yang hari ni orang buat Madani, ambil hak tu. Tapi jangan ambil hak yang Madinah di dalam Al-Quran yang Allah sebut. Ada dua. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa. Datang seorang lelaki daripada hujung sebuah bandar, berkata kepada Nabi Musa, innal malaya tamiru nabi. Sesungguhnya puak-puak pembesar-pembesar ataupun pegawai-pegawai kerajaan ni sedang berkonspirasi, sedang berpakat merancang untuk liyaqtuluka, untuk membunuh kamu. Nak bunuh kamu. Fakhruj, hendaklah kamu keluar. Kamu lari. Inni laka minan nasihin. Sesungguhnya aku ni bagi kamu wahai Musa adalah daripada kalangan orang yang memberi nasihat. Siapa yang memegang bandar ketika itu? Puak Fir'aun. Jangan jadi bandar macam bandar Fir'aun yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Yasrib yang ditukar kepada Madinatul Munawwarah. Buatlah letak Madani ke apa benda, kau tak kisah. Medini dekat sini. Tu Medini dekat sini. Pernah pergi ke Medini tu? Ke ada daripada Medini? Medini City lah benda kan. Baguslah tu. Tapi jangan jadi Madinah macam ni. Wajah aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang juga daripada hujung sebuah bandar seorang lelaki bergegas-gegas, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dalam surah Yasin. Wahai kaumku, hendaklah kamu ikut rasul-rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Hendaklah kamu ikut orang yang tidak meminta daripada kamu sebarang upah ni, dan mereka diberikan hidayah rasul. Tetapi malahnya penduduk bandar ini membunuh rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemuda yang datang secara bergegas-gegas. Ini bandar di mana? Mufassir banyak mengatakan bahawa bandar ini berada di Antokia. Antokia ni kawasan di antara sempadan Turki dengan Syria yang hari ini terlibat gempa bumi. Sandi Urfa, bandar begini. Ini biasalah ustaz, ini berlaku sebab gempa bumi, alam apa semua. Tak ada kena-mengena ni dengan orang yang buat maksiat apa semua. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau tengok kepada interview, walaupun orang Turki ni beragama Islam hampir 100%, tapi setengahnya semayang pun tak semayang. Setengahnya waktu semayang pun tak kenal. Waktu semayang pun tak tahu. Kita ni kalau saya tanya tentang bulan yang diharamkan padanya berperang, patutlah kita jangan dengar dah. Tapi kalau waktu semayang kita pun tak tahu, berat waktu semayang. Mungkin dalam 70-an dulu adalah budak-budak model kita dulu masa tengah ago-ago apa semua tu tak tahu nak waktu semayang. Tanya lepas semayang zuhur ni apa, lepas semayang subuh apa, dia pun jam, tak tahu. Kata dia naik qadi tu, dia nak test orang kahwin. Lepas subuh apa, tak tahu. Lepas subuh Johor, dia kata Johor. Tanya lepas zuhur Singapura, dia jawab Singapura. Dia tak tahu, dia tak jawab asal. Patut dia jawab asal, jawab Singapura. Singapura sebelah. Naik qadi pula Jawa. Daripada Johor lah jadi Johor. Lepas Johor Singapura.
Ini cerita 70-an dulu. Siapa bawa? Bukan saya bawa. Almarhum Ustaz Ismail Kamus bawa. Selalu dengar kan? Ini berlaku kepada orang Turki, tuan-tuan. Jangan jadi Madinah yang begini. Madinatul Munawwarah. Cakaplah, serupa bikin serupa cakap. Jangan buat benda yang hebat-hebat tapi kita tak comply. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah bagi mereka yang cakap tapi mereka tak buat. Dalam surah As-Saff. Saya rasa kita dah hujung dah. Minta maaf tuan-tuan, saya tidak landing tepat kepada Isra' dan Mi'raj. Tetapi saya harap apa yang saya sampaikan tadi itu yang berupa latar belakang yang jarang kita dengar, dan akhirnya kita kembali kepada peristiwa ini tentang besarnya bumi Baitul Maqdis ini, peranannya sehingga Rasulullah SAW menambat untanya, menambat boraknya di situ. Seterusnya Rasulullah SAW naik Mi'raj ke langit. Yang kita boleh lihat dari perspektif sains dan sebagainya, bagaimana dengan kelajuan cahaya boleh sampai kepada satu tempat. Ini telah berlaku, telah dimulakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Baik, dan dengan itu, dengan kita melihat kepada bumi Palestin ini, sekurang-kurangnya apabila kita meletakkan perhatian kita kepada bumi ini dengan niat qasad kita dan dengan doa kita, dengan huluran bantuan kepada kita kepada mereka, kepada bumi Palestin, kepada sahabat-sahabat kita, orang yang telah berdepan dengan gempa bumi dan sebagainya, dengan huluran daripada derma-derma kita, insya-Allah kita akan faham Islam. Kerana apa? Kerana Islam itu adalah panduan hidup kita, dan kita hidup ni, benda-benda yang berlaku ni sebenarnya ada dalam Al-Quran. Cumanya apabila kita melihat Al-Quran ini hanya cerita pasal sembahyang saja, jadi kita akan menumpukan sembahyang, sedangkan sembahyang ini asas fardu ain, patutnya perkara ini selesai. Dan perkara-perkara yang saya bawa ni merupakan perkara yang sepatutnya kita berikan cakna, dan memberikan pandu, dan memberikan orang kata satu perhatian khusus, untuk kita akan lihat bahawa orang Islam satu ketika nanti akan dapat pergi ke bumi Palestin ini sebagaimana Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dapat duduk, dapat berhenti di bumi Palestin, dan kemudiannya dimi'rajkan ke langit. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukanlah menjadi suatu perkara yang saya nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya dia dapat menjadi satu penjelasan kepada kita kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.